Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Kita sambung balik pengajian kitab Al-Mughnil Muhtaj. Kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini, syarah kepada kitab Minhajul Talibin rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima fid darain amin. Katanya, na'am in tara'a laha fi athna'id dami tamyizun 'adat ilayhi naskhan lima madha bit tamyiz. Na'am, ya, jika tara'a laha fi athna'id dam, jika muncul ataupun terjadi laha bagi perempuan ini fi athna'id dam, pada tengah darah, muncul terjadi tamyizun, fa'il bagi tara'a, terjadi oleh tamyiz. Adat ilaihi, kembalilah ia perempuan ini, ilaihi ila tamyiz. Jadi sekarang ni kita sedang bincang berkenaan dengan mustahadah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Jadi haid dia adalah sehari semalam, suci dia adalah 29 hari. Okey, jelas kan? Katakanlah ketika berlaku perkara tersebut, tiba-tiba yang daripada asal, sebagai contoh kita kata, daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-31 warna sahaja darah. Masuk hari yang ke-31, sebagai contoh lah, kita buat sebagai contoh. Tiba-tiba hari yang ke-31 darah bertukar menjadi warna lain. Ataupun kita kata hari yang ke-29. Hari yang ke-29 tiba-tiba darah hak yang asal, kita buat contoh lagi. Hari yang pertama sehingga hari yang ke-28, kita kata darah warna merah. Jadi bermakna dia adalah ghairu al-mumayyizah. Maka haid dia adalah sehari semalam hak yang pertama. Manakala hari yang kedua sehingga hari yang ke-28 tu dihukumkan sebagai suci ataupun istihadah. Tiba-tiba hari ke-29 darah jadi warna hitam. Darah jadi warna hitam. Okey, boleh faham? Jadi apabila darah jadi warna hitam, hak ni yang dinamakan sebagai benda tara'a laha fi athna'id dam tamyiz. Muncul, terjadi pada tengah darah saat itu oleh tamyiz. Maka ketika tu adat ilaihi, kembalilah ia kepadanya. Dia kena kembali kepada tamyiz. Jadi pada asalnya apabila dia ghairu al-mumayyizah, haid dia sehari semalam, hari yang kedua sehingga hari yang ke-30 adalah istihadah. Tempoh istihadah adalah tempoh suci, maka wajib dia kena sembahyang. Boleh faham? Tapi apabila sebelum daripada, sebagai contoh, sebelum daripada hari yang sebelum daripada hari yang ke-30 atau sebelum daripada hari yang ke-31, hak yang kita nak hukum pula haid yang kedua kan, 31 lah pula. Faham? Tiba-tiba dia mendapati darah saat itu benda bertukar kepada benda sifat yang lebih kuat. Sebagai contoh. Okey, jelas kan? Sifat yang lebih kuat. Jadi bermakna muncul terjadinya tamyiz. Ketika darah sedang keluar, tengah darah, maka dia kena kembali kepada tamyiz. Jadi hak yang pada asalnya wajib dia kena sembahyang, kerana tempoh tersebut hukum dia adalah hukum suci, maka tak boleh dah dia sembahyang. Ternyata tempoh itu apabila munculnya tamyiz, maka dihukumkan sebagai haid pada zahir. Pada zahir dihukumkan sebagai haid, maka tidak boleh dia sembahyang. Faham tak Badi? Faham Kita buat contoh sekali lagi. Daripada hari yang pertama, okey, sampai hari yang ke-16. Tengok hari pertama, okey, kita buat contoh. Orang puan ni kali pertama datang darah. Hari pertama merah, hari kedua merah, sampai hari ke-15 merah. Jadi daripada hari pertama sampai ke-15 ia tinggal lagi sembahyang tu. Sebab dia mengharapkan darah ni berhenti sebelum daripada hari yang ke-16.
Kalau darah berhenti sebelum hari yang ke-16, maka bermakna kesemuanya adalah haid. Tiba-tiba hari ke-16 masih lagi ada darah. Tengok daripada hari pertama sampai hari ke-16. Darah satu sifat. Jadi bermakna dia adalah ghairu al-mumayyizah. Maka haid dia adalah sehari semalam, hari yang pertama sahaja. Tak gitu. Hari yang kedua dihukumkan istihadah. Sembahyang yang ditinggal pada hari yang kedua, wajib kena qada balik. Sehingga hari yang ke-15. Jaya ke-16 jelas dah nampak dah situ. Jadi 16 dia semayang, 17 dia semayang, 18 dia semayang, 19 dia semayang, sampai ke 25 dia semayang, tiba-tiba 26. Darah bertukar menjadi warna hitam. Okey, sepatutnya dia kena semayang lah kalau darah masih lagi merah. Tapi belum bertukar warna hitam, maka ni yang dinamakan sebagai tara'a fi athna'id dam tamyiz. Maka adat ila tamyiz. Maksudnya tak boleh semayang dah lah. Okey je lah. Itu maksud dia. Sebab dia naskhan lima madha bit tamyiz, kerana menghapuskan apa yang telah lepas dengan tamyiz. Maksudnya benda yang lepas saat ni terhapus dengan wujudnya tamyiz. Itu maksud naskhan lima madha bit tamyiz. Abi tanbih. ما ذكر من كون فاقدة شرط تمييز غير مميزة هو ما في الروضة أيضا. Sekarang ni nak bincang berkenaan dengan istilah. Berkenaan dengan istilah. Jadi sekarang ni kan kita perempuan yang kali pertama keluar darah. Yang mana dia melihat darah saat ni tu sifat dia berbeza. Dalang ada dua hotel dulu. Ya. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi ya. Tak apa, dak atas semayang. Cakap tak apa. Dia bukan semayang. Durian mahal. Kebetulan musim durian dulu. Durian jiran sebelah jatuh dalam sini. Dibagi. Betul tak? Okey. Tapi tak boleh nak bagi orang lain. Jauh. Okey. Benda yang kita nak cerita je. Sekarang ni kita perempuan yang melihat darah melebihi daripada 15 hari. Kalau darah tu satu sifat, maka nama dia adalah ghairu al-mumayyizah. Itu tak gitu. Tapi kalau darah tu dua sifat ataupun tiga sifat, maka kalau kita tengok sebenarnya dia adalah mumayyizah. Sebenarnya dia adalah mumayyizah, tapi tidak cukup syarat. Kalau darah dua sifat ataupun tiga sifat ke atas sebagai contoh dan tidak cukup syarat tamyiz, maka sebenarnya dia adalah mumayyizah, tapi mumayyizah yang tidak cukup syarat tamyiz. Dia bukan ghairu al-mumayyizah, bukan dia mumayyizah tapi tidak cukup syarat tamyiz. Dipanggil mumayyizah faqidatun li syarti tamyiz. Okey, boleh faham? Baik. Cuma di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan ataupun meletakkan nama kepada perempuan yang darah dia lebih daripada satu sifat tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Dia kata perempuan tu adalah ghairul mumayyizah. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Sedangkan dia adalah mumayyizah. Pendek tak faham lagi? Faham tak? Sekali lagi ya. Kita ada istilah mumayyizah dan ghairu al-mumayyizah. Mumayyizah ni yang dapat membezakan sifat darah. Ghairul mumayyizah tidak dapat membezakan sifat darah. Orang puan ni dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Cuma tidak cukup syarat tamyiz. Maka dia ni, nama dia benda, adakah dia ni ghairul mumayyizah ataupun ka ghairil mumayyizah? Beza tak? Beza tak? Kalau ghairul mumayyizah, dia tidak dapat membezakan sifat darah. Ataupun dia ka ghairil mumayyizah, maksudnya benda, seperti. Dia bukan ghairul mumayyizah, tapi hukum dia seperti ghairi al-mumayyizah. Dia ka ghairil mumayyizah ni maksudnya dia mumayyizah tapi faqidatun li syarti tamyiz. Dia tidak cukup syarat tamyiz. Okey, boleh faham? Luput syarat tamyiz. Tidak ada syarat tamyiz. Ni nak bincang bab ni. Dia kata ma dzukira min kauni
faqidati syarti tamyizin ghairu mumayyizah wa ma fi ar-rawdati aidan. Apa hak yang disebut? Benda apa hak yang telah disebut? Iaitu keadaan perempuan yang luput syarat tamyiz adalah ghairu mumayyizah. Apa hak yang disebut? Iaitu perempuan hak yang luput syarat tamyiz itu dinamakan dia sebagai ghairu mumayyizah wa ma fi ar-rawdati aidan. Iaitu apa hak yang disebut dalam kitab Rawdah At-Talibin karangan Imam Nawawi juga. Okey, boleh faham? Apa hak yang telah disebut? Iaitu perempuan hak yang tidak ada syarat tamyiz saat itu dinamakan dia ghairu mumayyizah. Itu adalah apa hak yang disebut dalam kitab Rawdah juga. Dalam kitab Rawdah kau begitu ghairul mumayyizah. Tapi wa'taradahu ba'dhum dan telah i'tirad. Telah membantah akan al-musannif oleh ba'dul ulama bi annaha dengan bahawasanya faqidah syarti tamyiz mumayyizah. Okey, boleh faham? Faqidah syarti tamyiz bukan ghairu mumayyizah tapi dia adalah mumayyizah. Walakin tamyizuha, boleh baca walakin tamyizuha. Kalau baca walakinna, baca dengan tamyizaha. Kalau baca walakinna tamyizaha, begitu baca walakinna, kena baca tamyizaha, isim bagi lakinna, sebab lakinna saudara bagi inna. Kalau baca lakin, dia tidak beramal. Tamyizuha mubtada. Walakinna tamyiza ataupun walakin tamyizuha ghairu mu'tabar. Tetapi tamyiznya tidak mu'tabar. Apa makna tidak mu'tabar? Tidak dikira. Tidak dikira sebab tidak cukup syarat dia kan. Baik. Maka fala tusamma, maka tidak dinamakan perempuan tersebut ghaira mumayyizah. Okey, boleh faham? Dia bukan ghairu mumayyizah. Okey, boleh faham? Jadi masalah ni istilah je. Perempuan hak yang darah keluar lebih daripada satu sifat, tidak cukup syarat tamyiz. Adakah nama dia ghairu mumayyizah ataupun nama dia mumayyizah? Okey, boleh faham? Sebahagian daripada ulama dia letak dalam kitab dia ghairu mumayyizah sebagaimana hak yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Sebahagian daripada ulama tidak bersetuju, membantah sebab dia kata sebenarnya adalah mumayyizah tapi tamyiz dia ghairu mu'tabar. Bukan dia ghairu mumayyizah. Baik. ثم أجاب بأن قوله أو فقدت شرطا معطوف على قوله لا مميزة. Lepas tu wa ajabah ataupun thumma ajabah, kemudian telah menjawablah ia kembali kepada ba'dhum bi anna qawlahu, dengan bahawa perkataan musannaf Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin au faqadat syartah. Berarti tak au faqadat syartah tu. Perkataan Imam Nawawi au faqadat syartah tamyiz. Jumpa tak? Ni perkataan musannaf au faqadat syartah tamyiz ma'tufun ala qawlihi la mumayyizah. Diatafkan di atas perkataannya la mumayyizah. Okey, boleh faham? Ataf di atas perkataan dah la mumayyizah. Nanti kita akan huraikan sekali lagi. Kita baca dulu. Wa taqdiruhu, dan takdirnya. Takdir begini. Au mubtada'atan la mumayyizatan au mubtada'atan mumayyizatan faqadat syarta tamyiz. Ataupun perempuan mubtada'ah tidak mumayyizah, ataupun perempuan mubtada'ah mumayyizah faqadat syarta tamyiz. Boleh faham? Boleh faham? Okey, gini. Kan dulu dia kata mana dulu? Dia kata fa in kanat mubtada'atan mumayyizah. Jumpa tak? Maka jika dulu fa in abarahu, darah melepasi sebanyak-banyak haid, maka jika dia itu mubtada'ah mumayyizah. Satu. Au mubtada'ah la mumayyizah. Boleh? Ataupun mubtada'ah yang tidak mumayyizah. Lepas tu au faqadat ni ataf pada la mumayyizah. Takdirnya au mubtada'ah faqadat syarta tamyiz. Jadi bermaksud au mubtada'ah mumayyizah faqadat syarta tamyiz. Jadi seolah-olah sebahagian daripada ulama yang tidak bersetuju meletakkan nama golongan ini sebagai ghairu mumayyizah. Menjadikan perkataan Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin cenderung kepada pandangan tersebut. Maksudnya pandangan yang mana Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin juga tidak menyebut golongan ini sebagai ghairu mumayyizah. Sebab perkataan Imam Nawawi, perkataan au faqadat syarta tamyiz, boleh kita ataf pada la mumayyizah. Okey, boleh faham? La mumayyizah. Jadi apabila ataf pada la mumayyizah, jadi kalau takdir kalam adalah
au mubtada'atan mumayyizatan faqadat syart tamyiz. Boleh faham. Okay, habis. Intaha, alif ha adalah ringkasan daripada intaha. Tapi wahada khilafun fi mujarrad tasmiyah wa illa fal hukmu sahih. Ini adalah khilaf pada semata-mata meletak nama sahaja. Ini dipanggil khilaf lafzi. Faham tak lagi? Sama ada hak yang letak kata ghairu mumayyizah ke ataupun mumayyizah benda faqidah li syarti tamyiz. Hukum dia sama ke tak? Hukum dia sama je, nama je. Maksudnya dua nama kepada hakikat yang satu. Kalau orang Terengganu kata benda samah dengan 5%. Ya 5%, orang Terengganu 5% ni sama dengan samah. Mak piti samah mak. Mak kata tu ambil atas lebah piti 5%. Saya tak boleh 5%, mak nak saya samah. Mak kata kotak dengan batang kayu atas belakang. Sama lah samah dengan 5%. Dua nama untuk hakikat yang satu. Okey, jelas kan? Tu dikata benda wahada khilafun fi mujarradi tasmiyah wa illa fal hukmu sahihun wa illam naqul dhalik fala yasihu fala yasihu lianna al hukma sahih. Faham lagi? Dan jika tidak begitu, kalau kami tak kata begitu, maka tidak sah. Sebab dia sebab hukum sah je, hukum betul je. Dia wa illa kena takdir lah gitulah. Kan dia kata khilaf ni adalah pada semata-mata nama je. Wa illa ay wa illam naqul dhalika, kalau kami tak kata gitu, kami tak kata benda khilaf ni pada mujarrad tasmiyah, maka tidak sah kalau kami tak kata gitu. Tak betul lah kalau kami tak kata gitu. Sebab hukum memang betul. Okey, boleh faham tak? Hukum sebenarnya betul je. Sama ada orang tu kata ghairul mumayyizah ke, orang tu kata mumayyizah faqidah di syarti tamyiz, hukum dia sama ke tak? Hukum dia sama. Okey, habis. Far'un. لو رأت المبتدأة 15 حمرة ثم مثلها سوادا تركت الصوم والصلاة وغيرهما مما تتركه الحائض شهرا. Sekiranya seorang perempuan yang kali pertama keluar darah melihat 15 humratan, 15 merah. Jadi seorang perempuan yang kali pertama keluar darah dia melihat 15 merah. Thumma mithlaha, kemudian seumpama merah saat ni tu, benda seumpama merah, iaitu 15 hari sawar dan hitam. Boleh faham? Jelas tak? Dia tengok 15 hari merah, lepas tu 15 hari hitam. Tarakatis saum, jawab bagi lau, meninggallah ia as-saum, puasa, was-salata, dan sembahyang, wa ghairahuma, dan selain daripada keduanya. Apakah selain daripada keduanya? Bayang bagi ghairahuma. Mimma dipanggil min lil bayan. Apakah selain daripada keduanya? Mimma tatrukuhul haid, iaitu barang perkara yang perempuan yang haid kena tinggal. Daripada perkara yang perempuan yang haid meninggal akang dia. Jadi setiap perkara yang perlu ditinggalkan oleh perempuan yang haid, dia kena tinggal. Jadi dia kena tinggal puasa, sembahyang dan selain daripada keduanya selama mana? Syahran. Selama sebulan. Jelas tak Fadi? Nampak? Okey. Ni perempuan ni kali pertama keluar darah. Hari pertama darah merah. Boleh sembahyang ke tak? Tidak boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab pada zahirnya darah tersebut adalah darah haid. Hari kedua, 3, 4 sampai ke 14 darah merah lagi. 15 darah merah. Okey, boleh sembahyang ke tak Tak boleh. Sebab masih lagi belum melepasi 16. Tiba-tiba hari yang ke-16 bertukar menjadi warna hitam. Tu dia. Kan kita kan bodoh kan? Benda. Lau tara'a fi athna'id dam tamyizun. Adat ilaihi. Ingat tak kaedah tadi? Apabila muncul, terjadi tamyiz pada tengah darah, maka dia kena kembali kepada tamyiz. Jadi bermakna wujudnya tamyiz ni. Kerana hari yang ke-16 darah bertukar menjadi warna hitam. Jadi bermakna haid dia warna hitam. Hak yang merah saat ni tu istihadah. Sebab adanya tamyiz. Okey, jadi hari yang ke-16 dia tinggal sebab guna tamyiz pula sini 17 hitam, 18 hitam dia tak sembahyang Sampai hari yang ke-29 hitam, 30 hitam. Berapa hari dah tak sembahyang 30 dah 30. Jadi hitam baru 15
Okey, boleh faham? Jadi berapa hari tinggal sembahyang? Berapa hari tinggal sembahyang? 30 lah. Tinggal sembahyang 30 lah. Okey, boleh faham? Sebab hitam baru 15 hari. Merah 15 hari, hitam 15 hari. Kalau hitam 16 hari bermakna dia saat ni tu benda luput syarat tamyiz lah. Sekarang ni hitam baru 15 hari. Jadi berapa hari dah tinggal sembahyang? 30 hari, 15 hari merah, 15 hari hitam. Thumma, kemudian inistamarra al-aswad, jika berkekalang darah hitam. Maksud berkekalang dia lebih daripada 15. Hari ke-31 masih lagi darah hitam. Fala tamyiza laha, maka tidak ada tamyiz baginya. Okey, boleh faham? Okey, sebenarnya ada tamyiz ke tidak ada tamyiz? Sebenarnya wujud tamyiz. Tetapi tamyiz dia ghairu mu'tabar. Tidak diambil kira kerana dia kerana luput syarat. Okey, boleh faham? Faham tak lagi? Jadi tiba-tiba hari yang ke-31 lagi masih lagi darah hitam. Maka dia ni benda sebenarnya adalah benda dia adalah mumayyizah tetapi faqidatun li syarti tamyiz. Maka tamyiz dia ghairu mu'tabar. Maka ketika itu katanya wa haidha, dan haidnya yaumun wa lailatun min awwali kulli syahr. Sehari semalam daripada permulaan setiap bulan. Okey, boleh faham? Maksud setiap bulan di sini adalah setiap tempoh 30 hari. Dia yang dimaksud dengan bulan di sini adalah asy-syahrul adadi, bukan asy-syahrul hilali. Dia kalau asy-syahrul adadi 30 hari. Kalau asy-syahrul hilali mungkin 29, mungkin 30. Okey, boleh faham? Sebab daur dia, kita kata dah daur dia berapa ni? 30 kan? Sehari semalam haid, 29 hari suci. Lepas tu wa taqdi as-sawma was-salah, dia kena qada balik puasa dan sembahyang. Start daripada hari yang kedua hingga hari yang ke-30. Betul tak gitu? Sebab dia tinggal tu kan? Qada balik lah. Okey, habis. Qala, berkata oleh keduanya. Keduanya asy-syaikhan. Keduanya kembali kepada siapa? Asy-syaikhan. Apa makna asy-syaikhan? Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau asy-syaikhan dalam mazhab Imam Syafi'i, maka ia memberi maksud istilah tersebut merujuk kepada siapa? Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Dia kalau asy-syaikhan dalam hadis dia merujuk kepada Bukhari dan Muslim. Syaikhan di kalangan sahabat merujuk kepada Abu Bakar dan Umar. Okey, boleh faham? Syaikhan dalam mazhab Hanafi maksudnya adalah Imam Abu Hanifah dan Qadhi Abu Yusuf. Itu perkara penting yang kita kena faham istilah dia. Qala, berkata oleh keduanya siapa? Asy-syaikhan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, wala yutasawwaru mustahadatun tatruku as-salata 31 yawman illa hadhihi. Dan tidak dapat ditasawurkan, tidak dapat dibuat gambaran, tidak dapat digambarkan mustahadah, perempuan yang mustahadah, tatruku as-salata 31 yawman, dia meninggal sembahyang selama 31 hari, illa hadhihi al-mas'alah, melainkan masalah ini, ataupun illa hadhihi surah, melainkan surah ini. Maksudnya tidak ditasawur, tidak boleh digambarkan. Seorang perempuan mustahadah dia tinggal sembahyang selama 31 hari, melainkan masalah ni. Faham tak 31 hari tinggal sembahyang? Pendi faham tak 31 hari? Kang berarti molek hari pertama merah. Dia tak sembahyang. Hari kedua tak sembahyang. Siapa ke hari ke-15 merah tak sembahyang kan? Hari ke-16 bertukar menjadi hitam. Sembahyang tak? Tak sembahyang sebab munculnya tamyiz. Maka dia mengambil kira tamyiz. Siapa ke hari yang ke-30? Hitam lagi. Tak sembahyang lagi kan? Baru 15. Hari ke-31 masih lagi hitam. Oh, jadi bermakna tamyiz dia ghair mu'tabar. Tahu? Jadi bermakna dia adalah sehari semalam dulu. Hak merah. Hari kedua sehingga hari ke-30 adalah istihadah. Betul? Hari ke-31 dia. Hik ulang. Semayang tak? Tak boleh semayang. Jadi berapa hari tinggal semayang? 31 hari. Baik, habis. Ini apa yang disebut oleh Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Cuma katanya, kata Khatib Asy-Syarbini, wa urida alaihima biannaha qad tu'maru bitarki ad'afa dhalik. Dan urida makna benda urida? Dibantah. Itu makna urida. Dia urida alaihi,
dibantah. Maksudnya di sana ada ulama yang membantah apa hak yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi kata tidak dapat ditasawurkan seorang perempuan meninggalkan sembahyang dan puasa. Seorang perempuan mustahadah meninggalkan sembahyang dan puasa selama 31 hari melainkan masalah ni. Lama tu tinggal. Jelas tak? Tapi sebenarnya sebahagian ulama yang lain membantahlah perkataan ni. Wa urida dan dibantah alaihima atas keduanya bi annaha bahawasanya perempuan mustahadah qad terkadang tu'maru diperintah akan dia akan al-mustahadah bitarki dengan meninggal. Apa nama bitarki? Ai bitarki shaum was-salah wa ghairihima. Itu makna bitarki. Okey, boleh faham Tinggal sembahyang, tinggal puasa dan selain daripada keduanya, ad'afa dhalik. Mudah. Beberapa ganda demikian itu tu ad'af. Jamak daripada dhi'fun. Dhi'fun ganda. Ad'af beberapa kali ganda. Tadi kan 30 hari. Kalau kita nak contoh 3 bulan boleh. Gitu. Kalau kita nak contoh 3 bulan boleh. Jelas. Nampak? Okey. Lagu mana contoh dia? Kama law ra'at qudratan. Seperti melihatlah seorang perempuan kudrah. Dia tengok kudrah. Okey, kita kabadahkan kudrah yang keluar di dalam waktu imkanil haid, ia adalah haidun fil asah. Ingat tak sebelum daripada ni? Keluar kudrah selama 15 hari. Lepas daripada 15 hari, keluar benda sufrah. Jadi bermakna hak sufrah ni hak yang haid. Cukup 15 hari sufrah, tiba-tiba keluar pula humrah, hitam. Hak ni haid. Cukup 15 hari humrah, tukar pula benda hitam. Saat ni merah kan? Saat ni merah kan? Lepas tu tukar hitam pula. Hak ni haid. Lama tak tinggal? Tinggal. Cuma wajib tak kena qada balik. Wajib kena qada balik. Cuma kita wajib tinggal. Tak sembahyang. Dia tak sembahyang kerana ni. Hak ni tak sembahyang kerana ni. Okey, boleh faham. Kudrah, lepas tu thumma sufrah, thumma syukrah, thumma humrah, thumma sawadah. Syukrah makna perang. Humrah merah. Thumma sawadah, kemudian hitam. Min kulli syahr, daripada setiap sebulan. Dalam min kulli syahr, bukan. Syahr ni syahr adadiyah. Daripada setiap sebulan, maksudnya daripada setiap 30 hari saat itu, 15 hari. Okey, boleh faham? Daripada setiap 30 hari, berlaku 15 hari. Itu maksud dia. Maka fatuk maru, maka diperintah akan dia, akan perempuan tersebut, bitarki fi jami'i dhalik. Dengan meninggalkan, tarki di sini adalah tarki as-salati was-sawmi wa nahwihima. Fi jami'i dhalik, pada kesemua demikian itu. Sebab benda kena tinggal liwujudil illatil madhkurati fi thalathin. Berarti mana? Kerana wujudnya illah yang tersebut dalam tempoh 30 hari. Faham tak dia? Wujudnya illah tersebut dalam tempoh apa hari? 30 hari. Benda illah, tengok berarti molek. Wahya ni illah. Quwwatul mutaakhir 'ala al-mutaqaddim ma'a raja'i inqita'i. Iaitu kuat darah yang kemudian 'ala al-mutaqaddim, di atas darah yang terdahulu, serta diharapkan berhentinya. Okey, boleh faham? Serta diharapkan berhenti. Boleh faham tak? Jadi sekarang ni 15 merah. Berarti model 15 merah. Lepas tu hari ke-16 tukar hitam. Jadi bermakna 16 itulah haid. Okey, boleh faham? Sebab dia 16 tu haid kerana darah mutaakhir dia lebih kuat berbanding dengan darah mutaqaddim. Ma'a raja'i inqita'i. Ma'a raja'i inqita'i. Serta raja'. Raja' ni maksudnya mengharapkan, inqita'i berhentinya. Okey, boleh faham? Jadi hari yang ke-16 tu darah hitam tu dia mengharapkan darah tu berhenti sebelum daripada hari yang ke-16. Faham? Maksudnya sebelum daripada hari yang ke-31. Jelas? Nampak kan? Tu ma'a raja'i inqita'i. Ma'a raja'i inqita'i. Serta raja' dia mengharapkan berhentinya darah tersebut. Berhenti maksudnya sebelum daripada hari yang ke-16 lah. Bukan sebelum hari yang ke-16 nisbah kepada darah merah. Nisbah kepada darah hitam. Jadi bermakna kalau capur semua sekali, hari yang ke-31.
Faham? Sebelum hari ke-21 dia mengharapkan darah tu berhenti. Jadi oleh kerana illah tersebut wujud quwwatul mutaakhir 'ala al-mutaqaddim ma'a raja'i inqita'i, maka sebab itulah boleh ditasawurkan perempuan mustahadah meninggal sembahyang dan puasa dan selain daripada keduanya lebih daripada sebulan. Okey, boleh faham? Jelas kan? Okay, cuma dia ulama dulu ni kaedah ulama dululah. Ulama dulu. Anda ingat ada seorang guru anda nama Baba Mek Kalangnang. Dia kalau orang tani dia panggil Baba Mek Kalenne. Baba Mek Kalenne. Ayah dia adalah Baba Abdul Wahab, dia Baba Abdul Rahman. Anda belajar dengan dia kitab Al-Bajuri ala Ibn Qasim. Yang mana dia buta. Baba Mek Kalenne ni dia buta. Tapi Allah Rabbi, Allah Ta'ala bagi kepada dia cukup hebat. Kita baca dia hurah. Kita baca banyak baris pun dia boleh ulang balik. Tuhan bagi kekuatan ingatan kepada dia. Dan dia orang alim lah. Yang mana dia kata kita ni apabila kita baca kitab, kita kawan dengan musannaf. Kita baca kitab itu kita kawan dengan musannaf. Jadi apabila kita kawan dengan musannaf, maka kita kena ada benda husnul zan, elok zan. Kan kita kena elok zan kan terhadap musannaf, terhadap kawan-kawan kita. Dan kita kawan dengan musannaf, kita syarah kitab dia kan, kita guna kitab dia, kita kawan dengan dia. Kan kita nak musuh dengan dia. Baik, jadi apabila ada kesilapan, yang kita nampak pada zahir ada kesilapan, maksudnya kurang sesuai ibarat apa semua sekali, maka kita cari jalan untuk memperbetulkan ibarat dia. Bagaimanakah cara untuk kita tanggung agar betul? Sebenarnya pandangan musannaf ni nampak pada zahir walaupun merasa nampak tak betul, tapi sebenarnya boleh lagi jalan untuk memperbetulkan ibarat musannaf. Maka ketika ada dua ihtimal, maka kena guna, ada ihtimal yang betul, ada ihtimal yang tidak betul, ataupun ada ihtimal yang tepat, ada ihtimal yang tidak tepat, maka guna ihtimal yang tepat. Apa pun nak guna ihtimal yang tidak tepat? Orang yang suka mencari kesalahan orang yang dia buruk sangka, dia akan cuba gunakan ihtimal yang tidak betul, ihtimal yang tidak tepat. Tapi kita nak kawan dengan musannaf, kita jangan teh keting dia. Jangan kita jejak keting dia. Tu istilah dia guna gitu lah. Jadi kita kena berbaik sangka. Baik. Sebab itulah Khatib Asy-Syirbini ketika dia mendatangkan kritikan terhadap apa yang disebut oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, maka dia cuba jawab balik. Dia cuba jawab baliklah. Imam Nawawi, Imam Rafi'i kata ditasawur mustahadah tinggal sembahyang dalam tempoh 31 hari. Walaupun kalau kita nak taswir masalah boleh lebih daripada 31 hari, tapi sebenarnya Imam Nawawi maksud kepada suatu benda yang khusus. Okey, boleh faham? Sebab itulah kata Khatib Asy-Syirbini wa ujiba anhu, dan dijawab anhu daripada hadzal irad. Kata dikan wa urida alaihima. Kata dikan wa urida alaihima. Dan dibantah. Jadi wa ujiba anhu an hadzal irad, dan dijawab daripada bantahan ini. Bi annahu bahwasanya inna maqtasara ala hadhihi al-muddati al-madhkurati li anna dawra al-mar'ati ghaliban syahr. Sesungguhnya ikhtisar, dia membatas di atas tempoh ini, tempoh yang tersebut saat ini itulah hadhihi al-muddati al-madhkurah saat itu, iaitu dalam tempoh 31 hari. Sebab melihat kepada benda li anna dawratal mar'ati ghaliban syahr, kerana sesungguhnya daur kitaran haid dan perempuan ghaliban kebiasaannya benda syahr. Okey, boleh faham? Kebiasaannya sebulan. Baik. Wal khamsata 'ashara al-ula yathbutu laha hukmul haid bil-zuhur. 15 yang pertama sabit, bagi 15 yang pertama sabit hukum haid dengan zahir. Okey, boleh faham? Sabit dengan zahir. Maksud benda dengan zahir, sekarang ni apabila keluar darah, okey, keluar darah di dalam waktu imkanil haid, maka kita hukumkan dia sebagai haid. Darah merah 15 saat ni tu, kita hukum haid kerana benda, kerana zuhur, kerana zahirnya darah tersebut, sebab dia keluar di dalam waktu imkan al haid. Okey, boleh faham kan? Fa idza jaa ba'daha ma yansakhuha, apabila datang selepas daripadanya apa yang menghilang ia akan dia, iaitu berlakunya tamyiz selepas daripada hari yang ke-15 merah, iaitu hari ke-16 tukar jadi warna hitam.
Apabila datang selepas daripadanya apa yang menghilang ia, akang dia. Sebab dia menghilang lil quwah, kerana kekuatan kang hak yang kemudian kang kuat kang dipanggil quwwatil mutaakhir 'ala al mutaqaddim. Ingat tak tadi? Rattabna al hukma 'alayhi. Nescaya kita susungkan hukum atasnya, atas ma ba'daha. Kita susungkan hukum di atasnya atas ma yang sakhuha saat ni. Apa hak yang menasahkan ataupun apa hak yang menghilangkan hak yang 15 yang pertama. Maksudnya kita susungkan hukum haid di atas 15 yang kedua. Itu maksud dia. Jelas tak? Tiba-tiba falamma jawazal 15, tatkala melepasilah hak yang kedua, ma yang sakhwa. Sebab ni kita hukum secara zahir belaka ni. Melepasi al-15, 15 hari. Jadi hak yang 15 hitam tu melepasi 15 hari. Hari ke-31 masih lagi hitam. Alimna annaha ghairu mumayyizah. Kita mengetahui ketika itu bahawasanya dia adalah ghairu mumayyizah. Ataupun kita kata mumayyizah tapi luput syarat tamyiz. Jelas? Baik. Okey, Abi. Faham tak, Bi? Faham tak? Jelas, ha? Okey, jelas. Katanya, ammal mu'tadatu fayutasawwaru kama qala al-Barizi an tatruka as-salata 45 yawma. Adapun perempuan mu'tadah, maka dapat ditasawurkan, dapat digambarkan. Faham? Maksudnya dapat digambarkan kama qala al-Barizi, sebagaimana telah berkata oleh Imam Barizi, an tatruka as-salata yutasawwaru fa'il mudhari' bina majhul, an tatruka as-salah naib fa'il bagi yutasawwar. Bahawa dia tinggal sembahyang selama 45 yauma. 45 hari. Kalau mu'tadah boleh tasawur dia boleh tinggal sembahyang selama berapa hari? 45 hari. Okey. Faham tak lagi? Lagu mana? Surah dia. Tengok. 45 hari tak sembahyang. Hari ke-46 baru start sembahyang. Allah lama tak sembahyang. Boleh. Okey, boleh faham. Lagu mana? Tengok surah dia. Bi an takuna 'adatuha, bahawa adat dia kan mu'tadah ni kan. Mu'tadah, adat dia 15 min awali kulli syahr. 15 daripada awal setiap bulan. Jadi dia setiap bulan begitu. Katakanlah start bulan Muharram. Bulan Muharram start daripada 1 Muharram hingga 15 Muharram hid dia. Lepas tu daripada 16 sampai ke 30 suci. Muharram Safa. Safa start daripada 1 Safa keluar pula darah. Boleh faham? Dia begitu. Adat dia 15 pada awal bulan. Jelas? Maka fara'at min awal syahr. Maka dia melihat daripada permulaan bulan. Okey, tadi kan bulan Muharram, bulan Safa. Awal bulan Safa dia melihat 15 humratan. 15 merah. 1 Safa sampai ke 15 Safa merah. Thumma atbaqa as-sawad. Kemudian berterusang. Atbaqa istamarra as-sawad. Berterusang darah hitam melebihi 15 hari. Faham tak ini? Jadi bulan Safa saat itu 15 merah. Jadi apabila 15 merah, dia ingat sama sebelum daripada ni, sebab sebelum ni 15 merah. Ni 15 merah. Okey, boleh faham. Tiba-tiba lepas daripada 15 merah, hari ke-16 hitam. Maksudnya benda, hari ke-16 masih lagi keluar darah. Lepas tu munculnya tamyiz, maka dia kena kembali kepada tamyiz. Sebab kita dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan al-asah adalah at-tamyiz muqaddam 'ala al-'adah. Maksudnya tamyiz perlu didahulukan di atas adat. Okey, boleh faham? Boleh faham? Tamyiz perlu didahulukan di atas adat. Walaupun muqabil al-asah pakai adat tu. Jadi masalah ni kalau mengikut pandangan mu'tamad, oleh kerana munculnya tamyiz pada hari yang ke-16, iaitu darah warna hitam, maka dia kena pakai tamyiz. Oh, jadi hak yang ke-16 lah hik dia. Jadi semayang ke tak? Tak semayang 15 hari tak semayang dah. Hari ke-16 tak semayang juga. Sampai ke hari ke-30. Hari ke-30. Hari ke-31 masih lagi hitam. Itu dipanggil atbaqas sawad. Boleh faham? Masih lagi hitam. Jadi apabila masih lagi hitam pada hari yang ke-31, jadi bermakna dia adalah ghairu mumayyizah, ataupun perempuan mumayyizah tapi tidak cukup syarat tamyiz. Apabila tidak cukup syarat tamyiz, sedangkan dia mu'tadah, maka kembali kepada adat dia. Jadi bermakna haid dia adalah 15 hari hitam.
Okey, boleh faham? Hak 15 hari hitam pula. Benar silap. Haid dia adalah 15 hari merah. Faham? Manakala 15 hari hitam hak selepas daripada merah adalah istihadah. Faham? Hari ke-31 dikirakan haid yang baru pula. Sebab kira adat dia. Jelas tak? Siapa ke 15 hari? Jadi berapa hari semua sekali? 45 hari. Tinggal sembahyang. Nampak kan? Okey, orang puang ni. Kita kira ambil bulan Muharram Safar. Bulan Muharram, haid dia 15 hari. Hari ke-16, suci. Sampai hari yang ke-30. Hari ke-31, maksudnya bulan Safar, darah mula keluar. Ni baru pula haid baru pula ni. Merah. Sampai ke hari ke-15. 15 Safar merah. Okey. Dia ingat haid dah semayang Hari ke-16 tu kawan hitam. Aku ada darah istihadah. Tapi ada tamiz Jadi bermakna hari ke-16 haid. Tak boleh semayang lagi Hari ke-15 istihadah. Dah, lepas dah semayang dah Okey, jelas kan? 16 haid. Tak boleh semayang. Sampai ke-30 hitam lagi. Tak boleh semayang. 31 hitam. Jadi bermakna atbaqas sawad, lebih daripada 15 hari. Jadi bermakna dia adalah hukum dia seperti ghairul mumayyizah, kembali kepada adat. Faham? Jadi adat awal bulan 15 hari haid. Jadi hak merah awal bulan Safar haid. Hak yang 16 Safar sampai ke 30 Safar hitam istihadah. Jadi bermakna lepas Safar Rabiul Awal, 1 Rabiul Awal haid pula sampai ke 15 hari. Jadi bermakna dia tinggal lama mana? 45 hari. Baik. Katanya Fatuk Maru. Maka diperintah akan dia bitarki. Apa dia bitarki? Ay bitarki salati wa sawmi wa nahwihima. Mimma tatrukuhu al-haid. Fil 15 al-ula. Baca bukan fil khamsati baca fil 15. Sebab dia lafaz asyara ataupun lafaz thalatha hingga kepada tis'ah. Apabila tarkib dengan lafaz asyara, maka kena bina ala fathil juz'ain. Kena bina di atas fathah 2 juzuk. Kena baca fil 15 pada 15. Al-ula yang pertama. Diperintah akan dia dengan tinggal sembahyang pada 15 yang pertama, ayyama adatiha, pada hari-hari adatnya. Kerana hari itu adalah hari adat dia kan. Kena tinggal dah. Wa fil thaniyati ay wa fil 15 ats-tsaniyah, dan pada 15 hak yang kedua mana? Li quwwatiha. Ana fa, bukan fa, qaf. Silap ni. Li quwwatiha. Kerana li quwwatiha, mana quwwatiha? Kerana kuatnya. Kerana muncul tamiz. Betul tak gitu? Faham tak gitu? Raja'a istimrari tamiz. Kerana dia mengharapkan berkekalan tamiz. Maksud dia berkekalan tamiz, maksudnya tamiz saat itu berkekalan. Maksud dia berkekalan, maksudnya cukup syarat tamiz. Faham? Kalau tidak berkekalan, maksudnya tidak cukup syarat tamiz. Maksudnya dia mengharapkan darah tu berhenti sebelum hari yang ke-16. Faham? Wa fi thalithati ay wa fil 15 ats-tsalitsah, pada 15 yang ketiga kena tinggal sembahyang li annahu, kerana sesungguhnya lamma istamarra as-sawad, tatkala berkekalan darah hitam lebih daripada 15 hari, tabayyana, nyatalah, anna maraddaha, bahawasanya maradnya ay marji'aha, tempat kembalinya, marad dengan mana marji'nya, ukuran dia adalah al-adatu, adat. Ukuran dia rupanya adat. Faham? Jadi 45 hari dia kena tinggal sembahyang. Okey, habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya al-mustahadah al-mu'tadah ghairu al-mumayyizah. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu al-mustahadah al-mu'tadah ghairu al-mumayyizah. Okey, untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Cuma hak yang kemarin kita ada nak sebut sikit hak kemarin. Sebab hak kemarin, hak yang kita buat kesimpulan tu betul. Tapi masa hurah mula-mula tu kita sebut dalam kemarin kan. Masa mula-mula tu bolok sikit kan. Ingat tak kemarin? Ada hak yang kita sebut, hak yang kesimpulan tu betul lah. Tapi hak yang mula-mula ada bolok sikit. Hak yang masalah, hak kemarin tu kita nak rayak ataf je. Masalah gini, wa innama nassal musannifu ala anna tuhraha ma dhakarahu li daf'i tawahhumi annahu aqallu tuhri aw ghalibuh wa annahu yalzamuha al-ihtiyatu fima ada aqall al-hayd ila aktharihi kama qila bi kullin minhuma. Kita nak khabar tu wa annahu yalzamuha, tu waw huruf ataf, annahu yalzamuha ataf pada annahu aqallu tuhri. Jadi takdir kalam wa innama nassal musannifu ala anna tuhraha ma dhakarahu
lidaf'i tawahhumi annahu yalzamuha al-ihtiyatu fima 'ada aqall al-hayd ila aktsarihi kama qila bi kullin minhuma. Okey, habis. Itulah yang kita nak sebut sikit. InsyaAllah kita sambung balik esok. Kalau sekiranya dipanjangkan umur. Untuk hari ini kita berhenti sini dulu dan kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang pada pagi yang mulia ini ada manfaatnya, ada keberkatannya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita keikhlasan pada perkataan dan perbuatan kita. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.